Hai adik-adik, dah sedia nak dengar cerita dongeng sebelum tidur? Dah sedia bantal dan selimut? Jom dengar cerita sebelum tidur, Tikus Desa dan Tikus Bandar. Tikus Desa mengajak sepupunya untuk menghadiri makan malam di desa. Sarangnya di bawah sebatang pokok. Tikus Desa menghidangkan sup herba kepada sepupunya. Tikus Bandar yang sudah selalu makan makanan yang lazat mendapati dirinya sangat sukar untuk menghabiskan sup tersebut. Ini bukannya makanan seekor tikus. Kamu harus ikut ke rumahku dan kamu akan ketahui makanan yang enak untuk kita. Tikus Desa tidak mahu mengikuti sepupunya kerana dia tidak menyukai kesibukan Bandar. Namun sepupunya tetap memaksanya. Apabila tiba, mereka sangat penat. Namun Tikus Bandar tidak melihat bahaya yang menanti. Marilah, cuba daging yang disimpan di dalam peti sejuk, kata Tikus Bandar. Peti sejuk itu dipenuhi dengan makanan yang enak. Namun, mereka perlu mengikat makanan itu dengan tali dan menariknya keluar. Mereka pun menarik daging yang telah diikat dengan tali. Daging itu terjatuh ke lantai dan keadaan ini membuatkan Tikus Desa ketakutan. Pemilik rumah itu terdengar bunyi bising, lalu membawa kucingnya keluar. Tikus Desa yang ketakutan segera berlari memasuki lubang yang terdapat di atas siling. Dia berlari keluar dan pulang semula ke rumahnya. Baginya, biarlah dia hidup di tempat sunyi dan makan sup herba daripada bahaya di kota. Cerita sebelum tidur, Si Duyung. Pada hari lahirnya yang ke-15, Si Duyung menerima hadiah istimewa. Buat pertama kalinya, dia dibenarkan berenang di permukaan laut. Di tepi pantai, dia terlihat seorang putera yang tampan. Dia jatuh hati melihat putera itu. Kamu perlu lupakannya. Kamu seekor duyung dan bukannya manusia, pesan bapanya apabila mendapat tahu perasaannya terhadap putera itu. Si Duyung tidak berputus asa, lalu menemui ahli sihir laut. Saya akan tukarkan ekor kamu kepada kaki manusia. Namun, kamu perlu menyerahkan suara merdu kamu. Kamu juga perlu ingat, jika kamu tidak mengahwini putera dalam masa 3 hari, kamu akan mati. Si Duyung menerima syarat-syarat tersebut. Apabila terjaga, Si Duyung mendapati
dirinya berada di tepi pantai. Tiba-tiba, putera muncul lalu membawanya ke istana. Dia dijaga dengan baik oleh putera. Namun, putera menganggapnya sebagai kawan sahaja. Dia berasa sangat sedih kerana putera akan berkahwin tidak lama lagi. Rakannya memberitahu bahawa jika dia membunuh putera, ahli sihir laut akan menjadikannya semula duyung. Namun, si duyung tidak sampai hati untuk membunuh putera. Majlis perkahwinan putera berlangsung dengan meriah. Semua tetamu yang hadir menari dan begitu gembira sekali. Mereka tidak menyedari bahawa hayat si duyung akan berakhir tidak lama lagi. Cerita sebelum tidur, anak pengilang dan kucing. Suatu masa dahulu, seorang pengilang meninggalkan seekor bagal kepada anak sulungnya dan seekor kucing kepada anak bongsunya. Suatu hari, kucing anak bongsunya berkata, "Jangan risau, saya mempunyai rancangan untuk menjadikan hidup kamu lebih tinggi darjatnya. Saya hanya perlukan guni dan juga kasut pun." Si bongsu pun mencari barang yang diingini kucingnya. "Saya akan pulang dengan kabar gembira," kata kucingnya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Dalam perjalanan, kucing menemui biri-biri yang comel. Dia pun memasukkan biri-biri itu ke dalam guni. Dia membawa biri-biri itu di hadapan raja dan berkata, "Ini merupakan hadiah tidak seberapa daripada tuan saya, iaitu Tuan Karabas." Keesokannya, kucing menangkap arnab dan menghadiahkannya kepada raja. Keadaan ini berlarutan selama beberapa hari, sehinggalah sudah banyak hadiah yang diterima oleh raja. Suatu pagi, kucing menemui tuannya. Dia meminta tuannya membuka pakaian dan masuk ke dalam sungai. Tuannya pun mengikut arahannya. Tiap-tiap hari, raja akan melalui jalan tersebut bersama dengan puterinya. Kucing menunggu sehingga kereta kuda raja tiba. Dia pun muncul lalu menjerit, "Tolong! Tolong! Tuan saya lemas!" Raja pun mengarahkan pengawalnya menyelamatkan pemuda itu. Raja memberikan pakaian mewah kepadanya. Raja tidak pernah lupa akan setiap hadiah
yang diberikan oleh Karapas kepadanya. Setelah dia siap berpakaian, raja pun mempelawanya menaiki kereta kudanya bersama. Puteri tersenyum melihat pemuda yang tampan itu. Kucing pula melalui kampung itu dan memberitahu bahawa raja akan melalui kawasan tersebut. Dia berkata, Jika raja bertanya, siapakah pemilik tanah ini? Kamu semua jawablah, tanah ini milik Tuan Karapas. Para petani akur dengan arahan kucing. Dan apabila raja melihat kekuasaan Karapas, dia pun mengahwinkan puterinya dengan Karapas. Puteri dan Karapas hidup bahagia. Kucingnya pula ditapal menjadi kaunselor diraja. Cerita sebelum tidur, Pinocchio. Ada sebuah patung kayu bernama Pinocchio. Dia ingin pergi ke taman permainan. Dalam perjalanan, seekor burung merpati memberitahu bahawa ayahnya Geppetto sedang mencarinya di laut. Namun, dia tidak mengendahkannya. Di taman permainan, Pinocchio bermain dengan gembira. Namun, tidak lama selepas itu, semua kanak-kanak bertukar menjadi keldai, termasuklah Pinocchio. Pari-pari yang kasihan melihat Pinocchio lalu menukarnya semula kepada bentuk asalnya. Dia juga berpesan, setiap kali kamu berbohong, hidung kamu akan menjadi panjang. Pinocchio pun mencari ayahnya di laut. Tiba-tiba datang seekor jerung lalu menelannya. Dia sungguh terkejut apabila mendapati ayahnya juga berada di dalam perut ikan jerung. Mereka menyalakan api dan ikan jerung itu bersin. Lalu mereka pun keluar dari perutnya. Mereka segera berenang ke tepi pantai. Tidak lama kemudian, muncul pari-pari dan menukarkan Pinocchio menjadi kanak-kanak normal. Sejak itu, dia menjadi seorang kanak-kanak yang baik.